Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Kita jumpa lagi pada malam Sabtu ni, ya. Dan kita akan bincang hari ini mengenai OHSS, ya, ataupun nama panjang dia adalah Ovarian Hyperstimulation Syndrome, ya. So harapnya semua orang okey saja. Okay, so macam biasa apa yang kita akan buat ialah the first half ni kita akan bincang pasal apa tu OHSS, saya akan cerita sikit. And then selepas tu dari another half an hour tu kita akan jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okay, so kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanyalah masa ni dan insyaAllah saya akan cuba jawab. Okay, kalau tak jawab saya akan hutang soalan tu dan saya akan insyaAllah cuba jawab soalan-soalan yang tertunggak secara offline. Okay, alright, so harapnya kita boleh manfaatkan dalam masa sejam ni lah, ya. Kita kongsi sembang pasal rawatan fertility khususnya mengenai OHSS. Okay, so apa tu OHSS? Okay, OHSS berlaku adalah salah satu komplikasi rawatan fertility. Okay, ianya berlaku apabila ovary menghasilkan folikel ataupun telur dengan bilangan yang terlalu banyak. Okay, so selalunya bila kita rangsang ovary tu, kita kalau boleh secara optimumnya kita nak 8 hingga 15 telur, ya. Kita tak nak terlalu sedikit, kita tak nak terlalu banyak. Okay, so tapi bila ovary tu menghasilkan ada banyak folikel yang terangsang, especially lebih daripada 15, lebih daripada 20, ya. Dan seseorang wanita tu boleh mengalami OHSS. Dia macam ovary tu terlebih respon ataupun terhyperstimulate. Okay, selalunya ianya adalah salah satu komplikasi daripada rawatan fertility IVF. Okay, namun begitu ada juga yang kita dokumen hyperstimulate selepas Clomid, ya, ataupun ketika rawatan IUI. Okay, so dari segi teorinya ialah masa rawatan IVF terutamanya kita nak rangsang ovary tu untuk menghasilkan folikel. Namun begitu, sometimes ovary tu dia terlebih respon, ya, dan menghasilkan lebih folikel, lebih banyak daripada yang kita kehendaki. Okay, so dari situ dia terlebih respon. Okay, so apakah simptom-simptom OHSS? Okay, so bila kita buat rawatan IVF terutamanya, ya, bila kita rangsang pada hari kedua, ketiga period kita start injection hormon, ya. So kita basically apa yang kita buat ialah kita nak matangkan folikel tu, ya. So selepas 5 hari tu kita akan buat scan balik. Okay, dan kita tengok berapa telur yang terangsang. Okay, masa hari kedua, masa kita nak start IVF tu adalah baseline scan. Kita tengok okay ada berapa telur-telur yang kecil yang boleh dirangsang. So selalunya kita akan kira mungkin 8, mungkin 6 dari segi telur belah kiri, belah kanan, ya. Total mungkin dalam 10, mungkin dalam 15. Okay, so bila kita rangsang, kita tengok lepas 5 hari tu yang membesar ataupun yang menjadi menerima rangsangan tu, selalunya kita target dalam 10 hingga 12 mm. Selepas 5 hari injection, kita tengok bilangan dia banyak, ya. Kadang-kadang lebih daripada 10 daripada setiap ovary. So sometimes kita nak kira pun kita dah terlepas kira, ya, sebab banyak sangat, ya. Especially ada yang besar, ada yang kecil, ya, sometimes. So lepas itu apa yang kita lakukan ialah telur-telur ni tak matang lagi dan kita akan teruskan rangsangan another 5 days. Okay, so bila kita teruskan rangsangan, kita akan scan sekali lagi. Okay, so final scan kita akan buat, ya, selepas selalunya 10 hari rangsangan. Dan masa tu telur-telur tu saiz dia mungkin dalam 18, mungkin dalam 20, ya. Dan masa tu kita nak kutip telur tu. Okay, so masa kita rangsang semua tu kita dah nampak ada kemungkinan, ya, basically ada risiko dapat OHSS. Okay, di mana banyak folikel yang terangsang, banyak yang yang membesar, ya. Jadi masa ni kita mungkin tak boleh buat fresh transfer. Okay, sebab risiko kalau kita ambil telur tu, kita senyawakan menjadi embrio, ya, kita letak dalam rahim, kalau mengandung risiko OHSS tu
dia akan menjadi lebih tinggi daripada kita bekukan embrio tersebut. Okey. So itu yang akan kita pantau sepanjang rawatan IVF tu. Okey. So symptomsnya apa yang berlaku? Kita akan wanita tu akan rasa bloated, dia rasa perut dia kembung, bengkak ya. Mungkin masa the first 5 hari tu, masa start ubat injection tu tak rasa lagi, tapi selepas 10 hari injection tu dia akan terasa lebih tak selesa ya. Dia rasa perut dia kembung, mungkin seluar pun dah seluar jean dah tak boleh pakai, ataupun seluar dah tak boleh pakai seluar, dia kena pakai skirt ataupun baju jubah je macam tu ya. Then especially simptom tu akan lebih kuat selepas kutip telur. Okay? So ramai yang ingat lepas kutip telur by right ovary dia akan kecut kembali sebab kita dah sedut dah semua telur-telur tu, tapi tak juga. Sebab kebanyakannya symptoms OHSS tu akan lebih terkesan, lebih kuat ya, symptoms dia tu selepas kutip telur tu. Okey, dia akan rasa perut dia tak selesa, rasa kembung, ramai yang dia kata perut dia keras ya. Dan juga sometimes pada symptoms yang severe ya, yang lebih yang kita risaukan adalah kita takut ada air dalam perut ya, kerana OHSS tersebut dalam perut, dalam kad pelvis dia, dan juga kalau yang paling kritikal, dia boleh ada air bertakung kat paru-paru di mana mereka susah nak bernafas. Okey. So dari segi OHSS ni kita boleh kategorikan dia daripada mild, moderate, ya, severe ataupun critical. Okey. So selalunya kebanyakan wanita dia mungkin akan mengalami mild to moderate. So dia rasa perut dia kembung, perut dia senak ya, bernafas bila dia jalan, dia rasa sesak nafas sikit, ataupun bila dia cakap dia basically kena ambil masa untuk dan dia rasa mengah ya. Mungkin baring pun dia kena baring 2 bantal macam tu. Okey. So kebanyakan dia rasa mild moderate ya. Tetapi ada juga segelintir dalam 5% wanita dia akan jadi dapat severe ataupun nauzubillah critical, di mana dia tak boleh dia rasa senak sangat, dia tak boleh baring, dia tidur pun kena duduk ya. Dia tak boleh nak bernafas dengan efektif ya. Dia maksudnya dia rasa sesak nafas. So kalau itu kita takut ada berlaku air bertakung dekat paru-paru dia panggil pleural effusion di mana ada air dalam paru-paru ya, disebabkan OHSS tersebut, maka dia terpaksa masuk pergi ke hospital untuk dapatkan bantuan. Okey, so kita harap ianya tak menjadi kepada severe ataupun critical. Kita harap dia boleh jadi mild moderate supaya ianya dapat surut kembali. So bila symptoms tu akan hilang? Selalunya simptom tu akan hilang mengikut masa. Selepas kutip telur tu dia akan rasa simptom tu akan rasa teruk sedikit ya, tapi selepas dari masa ke semasa dia akan menjadi kurang sedikit ya. Dan especially bila dia dapat period ya, bila dia dapat haid selepas kutip telur tu, maka hormon dia akan kembali kepada baseline ya. Hormon estrogen yang tinggi tu selepas telur-telur semua dikutip tu dia akan kembali pada baseline, dia dapat period ya. Maka masa tu simptom dia akan kembali kembali seperti asal. So dia tak ada simptom langsung, dia lebih selesa dia rasa perut dia dah rasa tak kembung, tak rasa keras dah. Okey. So isunya ialah siapa yang mempunyai kemungkinan ataupun risiko untuk mendapat OHSS ni. Okey. So mereka yang mempunyai risiko mendapat OHSS adalah especially wanita yang PCOS ya. Di mana kita tahu ya, wanita yang PCOS ni telur dia banyak tapi telur dia tak matang. Tetapi sekali kita rangsang tu semua bangun. Okey. So itu antara cabaran ya untuk wanita PCOS ya. So kita tak nak banyak sangat telur. Kalau banyak sangat telur nanti kualiti tak memuaskan ya. Kuantiti kita ada tapi kualiti tak memuaskan, dan ada juga risiko OHSS. Okey. So mereka yang mempunyai AMH yang tinggi ya, seperti kalau kita sebelum kita start IVF tu selalunya kita ambil darah, kita tengok anti mulian hormon, kita tengok result telur dia macam mana. Okey. Bagi mereka yang result telur dia on the upper side yang paras yang tinggi, ada kemungkinan dia boleh mendapat hyperstimulasi dan dia ada kemungkinan boleh mendapat OHSS. Okey. So sebelum kita start rawatan IVF especially, kita akan tengok, kita akan assess puan ada risiko dapat OHSS ya. So kita akan bagi tahu
apa kita punya plan untuk macam mana kita nak reducekan, macam mana nak kurangkan risiko OHSS ni adalah dengan menggunakan protokol yang tertentu. Dia panggil protokol pendek ataupun antagonis, ya, di mana protokol ini akan mengurangkan risiko seseorang wanita tu mendapat OHSS. Okey, dan kita akan gunakan ubat hormon dos dia pada kadar yang tertentu. Okey, so antara cabaran wanita yang PCOS ialah kita tak boleh start dengan dos yang terlalu rendah, ya. Pada masa sama kita tak boleh dos yang tinggi sangat. Okey, kalau kita start dengan dos yang rendah, kita takut telur tu tak matang pun, telur tu tak respon, telur tu buat aje. Okey, pada masa sama kita tak nak tinggi sangat, nanti banyak sangat pula telur tu. Okey, so itu antara perkara yang kita kena pertimbangkan. Okey, so selalunya doktor akan start dengan dos yang tinggi. Okey, bila telur semua tu dah rangsang selepas 5 hari dengan dos tinggi, lepas tu kita akan kurangkan dos dia. Okey, sebab kita kena kurangkan untuk mengurangkan risiko OHSS tersebut. Okey, so that's why kita kena lepas 5 hari tu kita nak tengok respon macam mana. Okey, telur dah mula membesar, okey, dan telur mula membesar, okey, dan saiz dia memuaskan, dan masa tu kita akan start turunkan dos tu. Okey, sometimes kita start dengan dos yang tinggi, bila kita buat scan lepas 5 hari, ada juga setengahnya telur tu masih kecil, ya, masih tak respon, buat tak tahu juga. Okey, so then kita kena start balik dengan dos yang lebih tinggi. Okey, so itu antara perkara yang boleh berlaku. Okey, kebanyakannya respon memuaskan, cuma ada segelintir wanita yang dia punya PCOS ataupun dia punya ovary tu dia perlukan rangsangan yang lebih tinggi. So kita tak tahu until kita start rawatan tu, baru kita tahu setiap orang berbeza. Walaupun AMH dia level dia sama, walaupun kita rasa dos ni dah cukup mengikut pengalaman yang lainnya, tapi kadang-kadang setiap orang berbeza. Sebab itulah kita kena pantau, setiap orang berbeza, ya. So lepas tu bila kita start dos dengan tinggi, dan kita akan perlu kurangkan dos tu, ya. Dan apa kita punya strategi yang lain adalah bila kita nak trigger tu ataupun kita nak bagi injection untuk matangkan telur tu, ya, kita adalah bagi injection yang dipanggil agonis ataupun macam Decapeptyl, ya, kita tak boleh bagi hormon HCG contohnya, ataupun hormon Ovidral. Yang tu doktor akan bagi tahulah kat mereka. Okey, sebab hormon-hormon ni akan menyebabkan risiko OHSS tu menjadi lebih kuat, ya. Dan juga kita akan aim ke arah freeze all, di mana embrio-embrio tu kita akan bekukan semua. Okey, kita tak boleh buat fresh transfer. Okey, bila kita buat macam tu, isunya ialah kalau kita tak buat fresh transfer, maksudnya kita akan freeze all, wanita tersebut akan perlu melalui proses frozen embryo transfer. So kita hanya boleh transfer embrio pada cycle yang akan datang. Okey, maksudnya bila hormon tu dah kembali kepada baseline, ya, dia dah dapat period kali pertama, dan period kali kedua baru kita buat frozen embryo transfer. Ini adalah lebih selamat, okey, kerana sekiranya kita tetap buat fresh transfer, maksudnya lepas kutip telur 5 hari lepas tu kita letak embrio, sekiranya dia pregnant, risiko untuk mendapat OHSS yang severe, yang lebih kritikal, lebih tinggi. Okey, dan bila mengandung, lagilah hormon tu lambat untuk kembali kepada simptom-simptom tu kembali kepada normal, ya. So setengah wanita yang kalau dulu-dulu kita tak ada teknik frozen yang bagus, ya, so kita terpaksa buat fresh transfer. So wanita mengalami OHSS, mengandung at the same time, ya, so terpaksa masuk ke hospital, ya, perlukan alat bantuan pernafasan, ataupun ada yang terpaksa keluarkan air daripada paru-paru, daripada perut, ya. So that's why kita kena buat into stages, kita tak boleh buat fresh transfer, dan kita kena bekukan embrio agar hormon-hormon tu semua kembali kepada asal. Okey, dah dapat period, ovary semua dah kecut kembali, ya. Dah kembali pada asal, dah kitaran haid dah normal, baru kita boleh buat frozen embryo transfer. Itu lebih selamat dan chances untuk mengandung lebih tinggi berbanding kepada mereka yang kita buat fresh transfer bila dia ada hyperstimulation syndrome, bila dia ada OHSS. Okey,
So itu yang kita lakukan. Okay, so dengan strategi-strategi ini, kita harap risiko untuk mendapat OHSS tu tidak tinggi. Namun begitu, kita tak boleh nak completely zero ataupun chances OHS tu completely tak ada. Maksudnya masih ada, risiko tu tetap ada, tapi mungkin dapat mild to moderate sahaja, di mana kita boleh pantau kat rumah, kita boleh makan ubat tahan sakit, dan mungkin kita boleh jumpa dekat klinik dalam beberapa hari selepas kutip telur, kita monitor, pantau simptom dia, dan kita tak perlu masuk ke hospital ataupun buat prosedur-prosedur yang lebih invasif, seperti macam kalau ada air bertakung kat paru-paru, terpaksa keluarkan air dari paru-paru, semua tu kita harap ianya tak berlaku dengan teknologi yang kita ada sekarang ni. Okey, pada masa sama, sepanjang proses IVF tu, sepanjang kitaran stimulasi yang kita buat tu, kita akan ambil juga hormon dia, kita tengok estrogen dia, kita tengok hormon progesteron dia, tengok hormon lain, supaya kita tahu okay, where are we going, kat mana, sama ada risiko OHSS ni tinggi ataupun tidak. So sometimes bila risiko tu tinggi, bila kita ambil hormon estrogen tu dah ada dalam 30,000, 20,000, so tinggi sangat level tu. Sometimes kita pun risau tengok level tu tinggi sangat, dan kita akan pantau, buat kerap appointment dekat klinik selepas kutip telur tu. Ada juga ubat-ubat yang kita bagi, seperti ubat cabergoline contohnya, untuk reducekan chance OHSS tu, ataupun kurangkan simptom OHSS tu agar dia jadi mild to moderate sahaja. Okay, tapi basically prevention, okay, lebih baik daripada cure. Okay, so that's why setiap wanita berbeza. Dan sebelum kita buat rawatan IVF tu, selalunya doktor akan buat AMH, dan dia akan bagi tahu apakah chances kita boleh buat fresh transfer, ada tak, perlukah kita buat frozen transfer, kenapa, kat mana yang kita kena buat. Sometimes kita rasa okay, boleh ni buat fresh transfer, tapi tengok respon dia lebih daripada yang kita sangkakan, dan kita ambil hormon tu tinggi, especially hormon estrogen. Kalau lebih daripada 15,000, dan kita lebih ke arah freeze all, kita ke arah bekukan seluruh embrio tu. So benda-benda begini pun boleh berlaku. Sometimes kita rasa okay, AMH tinggi, bila kita pantau, kita buat scan sebelum kita start stimulasi, telur banyak, tapi bila kita rangsang, telur tak sebanyak yang kita sangkakan besar. So then maybe ada peluang untuk buat fresh transfer. Okay, sebab isunya ialah definitely fresh transfer. Dari segi success rate, fresh transfer dengan frozen kalau tak ada OHSS lebih kurang sama sahaja. Tapi dari segi cost, cost frozen embryo transfer, total cost lebih tinggi daripada fresh transfer. So kita faham dari segi situ, dan that's why kita kena bincang dan beritahu couple update daripada masa ke semasa, ini prosesnya, ini yang boleh berlaku, ini possible risiko yang boleh berlaku, dan macam mana kita untuk atasi ni, apakah strategi kita buat. Okay, so sekiranya dapat OHSS, okay, selalunya couple mengalami mild to moderate, so doktor akan minta couple datang mungkin dalam seminggu selepas kutip telur, pantau simptom. So apa doktor akan buat, kita akan ambil tanya simptom macam mana, sesak nafas ke tak, kita ambil oksigen punya saturation, kita pantau, kita buat scan perut, kita tengok ovary tu macam mana saiz dia, ada tak air dalam perut, dan kita dengar paru-paru dia ada tak kurang air, udara masuk dekat paru-paru dia, semua tu kita akan pantau. Sekiranya tak ada apa-apa yang kita risau, sebenarnya kita akan pantau lagi, kita bagi another appointment, tengok macam mana. Okay, tapi sekiranya bila kita pantau, kita risau, kita rasa macam ada isu, dan kita mungkin advise untuk masuk ke hospital dan ke emergency, sama ada bergantung, kalau ada bergantung nak masuk ke hospital swasta pun boleh, ke government pun boleh, dan kita akan refer masa itu. So hopefully ianya tak berlaku, tapi OHSS ni kita tak boleh completely eliminate, kita boleh kurangkan risiko tu, tapi tak semestinya completely zero. So ia boleh berlaku, cuma kita kena kita kena berhati-hati. Dari segi daripada awal kita rawatan IVF tu, kita dah kena tengok apakah risiko seseorang wanita tu mendapat OHSS, dan kita cuba sedaya upaya untuk kurangkan risiko mereka mendapat ni, sebab ini adalah komplikasi rawatan fertility di mana ianya boleh
kalau boleh kurangkan ataupun the best is elakkan. Okay, completely. So harapnya semua orang clear pasal OHSS. Okay. So kadang-kadang bila cerita-cerita dekat klinik kadang-kadang ramai yang dah tahu OHSS tu. Okay. Cuma mungkin kita kena discuss lebih dari segi apa yang kita punya plan strategi untuk kurangkan risiko ni. Alright, okay. So tanpa melengah masa, okay, kita akan jawab soalan-soalan daripada couple, okay. So basically kita start daripada soalan mengenai OHSS dahulu, okay. So daripada Cik Arina, salam doktor, macam mana nak tahu tanda blighted ovum, okay. So blighted ovum ni Cik Arina, basically ni adalah situasi di mana seorang wanita tu mengandung, okey. Tapi bila kita buat scan tu kita nampak kantung, tapi kita nampak dalam kantung tu kosong sahaja, kita tak nampak janin tu, tak nampak bayi, kita tak nampak jantung baby. Bila kita expect sepatutnya dah ada, contohnya kalau wanita tu dah 7 minggu, especially paling awal, ataupun 8 minggu pregnant, bila kita buat scan kita nampak hanya kantung kosong sahaja, yang itu yang kita nampak melalui scan. Dan sometimes kita tak boleh diagnose, okay, tanpa buat scan sebab tak ada apa-apa simptom yang bezakan antara mengandung yang mengandung yang normal ataupun mengandung yang blighted ovum. Okay, so the only way nak tahu adalah melalui scan, dan selalunya saiz kantung tu tak sebesar yang kita jangkakan. Contohnya kalau dia 8 minggu, saiz dia baru dalam 6 minggu contohnya. So apa yang kita buat, selalunya kita akan sekiranya waktu haid tu kita tak tahu bila, selalunya kita bantau, kita bagi masa seminggu, dan kita repeat balik scan, dan kita tengok ada tak perbezaan saiz kantung tu, ada tak apa-apa development, nampak tak baby, nampak tak jantung baby contohnya, dan sebelum kita buat keputusan. So kita bagi benefit of the doubt, kita bagi masa untuk kandungan tu membesar, okay? Especially bagi mereka yang period dia tak tentu. So itu yang berlaku. Puan Ana Asu, tak ada nak tanya doktor, tengah ambil semangat nak operate buang dua-dua tube fallopian. Allahu Akbar. Okey puan, kuatkan semangat. I'm sure doktor dah bincang dengan puan, kenapa perlu operate nak buang tube, okey. Semoga kita doakan semoga operation puan berlaku dengan dipermudahkan, insya-Allah, dan kembali sihat, dan insya-Allah operation ni selalunya dibuat melalui laparoskopi, dan sekarang ni laparoskopi ni ataupun yang operation tebuk-tebuk ni insya-Allah selamat, tak ada kurang komplikasi sebab teknologi dah banyak dan dah familiar dah teknik ni, dan puan sembuh dengan lebih cepat berbanding dengan operation secara buka, ataupun buka operate besar. Okey. Nisa Latif, hai dok, betulkah wanita PCOS lebih high risk untuk mengalami keguguran? Ya betul puan, wanita PCOS lebih risiko untuk mengalami keguguran, ini adalah disebabkan mekanisme dia kita tak pasti exactly why, tapi mungkin disebabkan oleh hormon insulin insensitivity, di mana wanita PCOS ni ada tendensi untuk mendapat kencing manis. Okey. So dari segi situ, wanita yang kencing manis dia ada risiko yang tinggi untuk mengalami keguguran. So wanita yang PCOS dia ada macam some impairment dari segi insulin dia. Okey. So kalau boleh, okey, sekiranya ada isu dari segi tu, kalau untuk next pregnancy, maybe sebelum puan plan untuk pregnant, kita try to improve lifestyle, mungkin boleh buat ujian air gula, ataupun check ada tak kencing manis background, ada tak impact glucose test, dan kita cuba improvekan daripada situ sebelum cuba mengandung lagi, sebab kadang-kadang perkara ni kita boleh improvekan kita punya outcome. Okey. Laila Azwa, Assalamualaikum doktor, memang selepas sebulan OPU akan rasa mencucuk-cucuk dekat ovary ke? Terima kasih dok. Selalunya simptom-simptom selepas OPU ni dia akan settle masa period.
Okay, so ramai yang kalau tanya couple TTC, okay puan macam mana lepas kutip telur, rasa doktor perut saya rasa tegang, rasa bengkak tapi alhamdulillah lepas period mungkin hari pertama kedua tu masih lagi, tapi towards the end of the period tu dia dah rasa selesa, dah perut tu dah lembut sedikit orang kata and then dah kembali pada asal. Okay, selalunya kalau ada follow up, doktor akan buat scan. Kalau ada simptom macam doktor akan scan perut saja. Kita kalau boleh kita tak nak scan bawah sebab baru lepas kutip telur takut ada masih ada luka-luka kat bawah tu. So kita scan perut, kita tengok macam mana saiz ovary tu. Okay, namun begitu kalau puan rasa masih kuat symptoms tu, mungkin sebab dah sebulan dah, maybe best kalau jumpa dok and then pantau balik, buat scan balik, tengok adakah ovary tu dah kembali asal, ada cyst ke, ada tak apa-apa yang menyebabkan puan rasa masih tak selesa. Okay. So seterusnya adalah Puan Putri Suryani. Hai dok, apa faktor biasa yang menyebabkan wanita itu gagal mengandung selepas transfer untuk umur yang bawah 35 tahun? Okay. So ramai yang buat frozen embryo transfer. Okay. Namun begitu bila kita buat ujian beta 2 minggu selepas transfer, ujian beta tu tak positif. So kenapa berlaku tu? Kebanyakan disebabkan oleh embrio tu sendiri. Okay, most of the time adalah sebab embrio tu tidak sihat. Bagi wanita yang 35 tahun ke bawah, kita jarang buat ujian genetik testing, kerana risiko untuk mendapat contohnya bayi yang tak sihat seperti Down syndrome lebih kurang, rendah chances dia bergantung berbanding dengan wanita yang usia dia 40 tahun ke atas ataupun 35 tahun ke atas. Namun begitu tak semestinya embrio yang terhasil adalah sihat. So kalau kita tengok dari segi kajian, kita tengok dari segi literature, kebanyakannya adalah disebabkan oleh embrio. Jaranglah disebabkan oleh dinding rahim tu yang tak sihat. So bila kita buat embrio transfer, bila kita ambil embrio tu, biar embrio tu membahagi semua, kita membagi grading dia bergantung kepada appearance dia. Macam mana embrio tu, sel-sel dia simetri ke tak, sel-sel dia sekata ke tak. So macam tu yang kita bagi grade dia. Yang top kiranya 5AA ataupun 5BA contohnya. Dan yang grading yang rendah seperti CC 5 ataupun 4 CC contohnya masih boleh dibekukan, masih juga ada yang document pregnancy. Tapi grading yang kita beri ini adalah based on appearance, dari segi apa yang kita nampak. Dia bukan based on genetic itself. Dia macam kita tengok ratu cantik, siapa yang paling cantik, so and then tapi tak semestinya cantik tu sihat. So itu dia punya isunya. So sometimes bila grade bagus, of course kita menaruh tinggi, harapan tinggi untuk ianya menempel, tapi in the end kita kena tunggu juga 2 minggu tu sebab proses penempelan tu kompleks, dan dia seperti jigsaw puzzle yang kita tak dapat lagi complete picture of it, dari segi sains. Dan ramai yang mengatakannya kebanyakan adalah disebabkan oleh embrio dan tak ada isu dari segi dinding rahim tu. But then banyak teori-teori yang lain, especially bagi mereka yang dah buat embrio transfer banyak kali, contohnya dah 3 kali berturut-turut tak menempel. So banyak teori-teori yang tak dapat dibuktikan sepenuhnya lagi. So we hope that dengan advancement of science, dan one stage kita boleh tahu apa yang kita perlu buat, apakah test yang kita perlu buat, kat mana silapnya, kat mana yang kita boleh improvekan. Tetapi wanita yang 35 tahun ke bawah, chances untuk mengandung kebanyakan study quote between 40 hingga 50%. So it's like 1 in 2. It's not 100% juga. So dia macam like try and error juga bila kita letak embrio tu. So kat situlah di mana banyak yang
rasa sedih ya selepas kita letak embrio transfer, letak embrio tu 2 minggu kita tunggu ya, dan bila buat ujian darah unfortunately ianya tidak berjaya, so kita kena start balik ya. Kalau ada embrio lagi extra kita boleh buat frozen embrio transfer sekali lagi, tapi kalau tak ada dah embrio kita kena start all over again, kutip telur balik, sebelum kutip telur tu kena cocok balik ya. So itu yang rasa macam like okay. Seterusnya ialah Puan Asti Nurul. Macam mana nak bagi telur matang walaupun dah makan Clomid dan cocok, doktor? Berapa peratus kejayaan IUI kalau ada PCOS dan tube kanan blok? Okay. So telur matang kita boleh bantu dengan memberi Clomid selalunya ya, dan dos yang paling tinggi adalah 150 mg ya sehari, maksudnya 3 biji selama 5 hari. Okey. Namun begitu ada juga setengah wanita yang PCOS ya, telur dia dengan Clomid dia tak terangsang langsung, dia panggil Clomid resistant. Okey. So bila dah bagi Clomid 5 hari pun kita scan hari ke-12, kita bagi scan hari ke-14, sometimes kita tunggu extra one more week, tak ada telur besar juga. So maksudnya dia perlukan rangsangan yang lebih kuat. Okay. So apa maksud rangsangan yang lebih kuat tu? Selalunya adalah berbentuk hormon injection, dan bila dah buat hormon injection selalunya dia perlukan hormon yang lebih dos yang lebih tinggi, dan sekiranya itulah isunya kita akan terus ke arah IVF, kerana dengan IUI dos yang kita bagi pun terhad. Okay. So kita bimbang telur tu tak matang juga ataupun terlebih banyak pula respon. Okay. So dengan IUI sebenarnya ya, kalau kita tengok pathway management untuk wanita yang PCOS for example ya, IUI tu bukanlah rawatan yang katakan terbaik untuk wanita yang PCOS ya, sebab kita tak boleh nak kawal berapa yang terangsang, berapa yang bersenyawa ya, sebab kita takut terlebih rangsang. Bila terlebih rangsang kita tak boleh nak proceed dengan IUI ya. Kalau contohnya lebih daripada 4 telur matang contohnya ya, terlampau berisiko, di mana yang kita risau kalau kembar lebih daripada 2 ya, maksudnya higher higher order pregnancy orang kata ya, di mana ada risiko kalau ada 6-8 telur yang besar ya, kita buat IUI kita risau lebih daripada 2 yang melekat dan risiko pada kandungan tersebut. Okey. So puan juga bertanya apakah peratus kejayaan IUI kalau ada PCOS dan tube kanan blok. So dia ada beberapa isu ya puan. So kalau tube kanan blok, bila kita buat IUI kita bergantung kepada ovary belah kiri. So sekiranya ada telur besar di ovary belah kiri, maka kita boleh buat IUI, kita boleh proceed. Okay? Tapi kalau telur yang besar tu adalah di ovary belah kanan, namun tube belah kanan yang blok, maka kita tak boleh nak proceed dengan IUI. Okay? So itu antara risikonya bagi mereka yang sebelah tube dia blok dan buat IUI. Okay? Kalau peratus kejayaan IUI, kalau kita buat IUI, kalau everything tu normal ya, maksudnya tube berfungsi ya, ovary normal ya, tak ada isu dengan sperma, chances untuk mengandung 10 hingga 15%. Maksudnya kalau dalam 10 orang buat IUI, seorang berjaya mengandung. Okey. Seorang hingga 2 orang boleh berjaya mengandung. Okay? So bila dah ada isu dengan tube, dah ada isu dengan PCOS ya, chances tu lebih rendah daripada yang kita kodekan ya. So it's not completely zero, masih ada chance. Okay? Cuma kita kena tahu apakah peratus tu, kat mana kita nak letak pengharapan tu. Okay? Supaya kita know what to expect. Okay? Alright. Puan Ina Zuriana, doktor ada pantang larang selepas buat IUI. So selepas IUI kita tak ada pantang larang, okey. Malah lepas IUI tu selalunya kita akan galakkan couple untuk bersama esok lusa tu, okey. Untuk naikkan chance mengandung. Dari segi pemakanan, makan macam biasa, dia pergi aktiviti macam biasa ya. So dan kita akan buat ujian darah ataupun urine pregnancy test dalam 2 minggu selepas buat IUI tersebut. Selalunya kadang-kadang hari ke-17 lambat sedikit untuk IUI. Okey. Puan Majid Ismail, Assalamualaikum dok, berapa lama perlu tunggu untuk start fertility treatment?
saya PCOS dan 42 tahun, kahwin next year. Right, Puan. Sebab basically apa yang kita galakkan ya, maybe Puan boleh buat ujian saringan kesuburan dahulu. Ini adalah disebabkan oleh faktor usia, okey. Sebab kita tahu bila faktor usia kita lebih daripada 40 tahun, chances untuk mengandung berkurangan ya. So bila Puan ada PCOS, maksudnya result telur selalunya memuaskan, lebih banyak daripada wanita yang lain yang usia 40. Okay, so maybe Puan boleh buat ujian saringan dahulu, okay, dan kita tengok bila pas berumah tangga mungkin kita if everything okay, kita bagi masa dalam 3 hingga 6 bulan. Okey, tapi kalau tak ada rezeki lagi, dan maybe kita kena start rawatan fertility. Okey, isunya ialah yes, mungkin dengan PCOS pada usia 40-42 tahun telur tu ada, cuma kualiti telur tu mungkin terkesan ya. So sometimes kita dapat telur ya, kita dapat persenyawaan, tapi yang menjadi blastosis hari kelima mungkin bilangannya kurang, dan juga sama ada embrio tu sihat ataupun tidak. Okey, selalunya bagi wanita yang 40 tahun ke atas, in fact 35 tahun ke atas, kita galakkan kalau tak ada kekangan untuk buat genetik embrio tu. Okey, so maybe ini antara yang kita boleh buat untuk mereka yang dalam situasi yang sama dengan Puan, buat embrio, buat genetik test embrio tu supaya kita tahu sama ada sihat ataupun tidak untuk kita buat embrio transfer. Okey. So seterusnya ialah Puan Ika Cute 8310. Kalau kuantiti telur sikit boleh berjaya tak rawatan IVF? Yes, boleh Puan ya. In fact dari segi kuantiti telur, yes memang kita nampak limited ataupun terhad, tapi sekiranya masih muda, insya-Allah ya, pregnancy chances untuk mengandung tu tinggi juga. Okey, sebab dia walaupun kuantiti kurang tapi kualiti telur tu bagus, okey, dan banyak yang dapat berjaya pregnant. Ada yang sometimes AMH terlalu rendah ya, tapi bila kita dapat kita rangsang telur tu mungkin naik 2-3 telur yang besar yang matang, kita senyawakan ya, kita dapat 2 atau 3 blastosis ya, dan kita letak, alhamdulillah mereka berjaya mengandung, especially bagi mereka yang usia muda, contohnya kurang daripada 35 tahun ya. So kita ada banyak juga couple yang datang ya, dah buat saringan usia 28, usia 29, just baru kahwin setahun buat saringan ya. Namun bila kita tengok AMH dia dah kurang ya, ada yang kurang sangat ya, rendah teramat, dan sebab mereka tak ada apa-apa simptom, jadi mula-mula macam terkejut dengan report level tu. Masa scan kita nampak yes, bilangan follicle kurang, dan kita buat ujian darah. Bila ujian darah AMH tu dan kita nampak level tu rendah sangat, bawah daripada graf ya, lebih rendah daripada separuh sepatutnya daripada level tu. Namun alhamdulillah mereka teruskan rawatan tu, kita buat rawatan IVF walaupun bilangan tak banyak, tapi telur tu kualiti dia bagus, so dia bersenyawa menjadi embrio, menjadi blastosis yang baik, dan kita letak buat fresh transfer, alhamdulillah berjaya. Okay, so walaupun kuantiti telur tak banyak, tapi faktor yang paling utama adalah usia wanita. So memang kita nak naikkan kesedaran couple ya, untuk datang ke hadapan dengan lebih awal supaya kita nak ada good prognosis, kita nak mengandung ya, kita tak nak tunggu dah lewat baru buat rawatan. So dan chances tu dah akan turun lebih mendadak, so that's when it's gonna be tough ya, masa untuk couple ya. Namun begitu tak semua orang mempunyai chance ataupun peluang untuk buat awal ya. Kita faham yang tu juga ada banyak faktor yang menyebabkan mereka tak boleh datang awal ya, okay? Tapi bagi mereka yang ada kesenangan boleh datang awal, so buat awal. Bagi mereka yang kalau kita rasa buat saringan
semua tu normal nak cuba keep on trying another 1 year or 2 years pun tak apa, tapi at least dah check dulu, pastikan semuanya clear, tak ada issue, then that's fine. Okay, keep on trying. Okay, tapi kalau kita dah check dan kita jumpa sesuatu, dan kita boleh buat react dengan lebih cepat. Okay. Alright, so seterusnya adalah Puan Sweet Comel. Salam dok, kalau telur tidak matang tu boleh dikategori sebagai PCOS ke? Kebanyakan situasi adalah disebabkan oleh PCOS, namun PCOS ni ada beberapa kriteria yang kita perlu gunakan untuk diagnose PCOS. Okay? Tak semestinya telur tu tak matang disebabkan oleh PCOS. Ada juga sometimes kita rangsang, ianya memerlukan rangsangan yang lebih tinggi, yang lebih lama, tapi wanita tu tak mengalami PCOS. Tak semestinya. Okay? So ada banyak faktor-faktor lain ataupun keadaan yang lain yang boleh menyebabkan telur tu tak matang juga. Okay? My TTC Diary 2021, salam doktor, bila sebenarnya masa yang paling tepat untuk buat OPK? Okay. So OPK ni adalah ujian air kencing, nak tengok ovulasi tu. Okay, so bergantung kepada kitaran wanita. Selalunya kalau usia kitaran tu 28 hari, 30 hari punya kitaran, dan maybe dia dah boleh buat start OPK mungkin hari ke-11, 12 macam tu. Okay, sebab kita target ovulasi tu mungkin hari ke-13, 14. Okay. Tapi kalau cycle tu lebih panjang ataupun tak menentu, memang susah nak buat OPK. Okay. So bila cycle tu panjang ataupun tak menentu, ada yang 40 hari, ada yang 50 hari. So kita khuatir itu adalah antara possible keadaan PCOS. Okay. So yang tu kena buat, kena check. Okay. Dan memang sukar nak tahu OPK sebab cycle dia tak menentu. Okay. Kalau tak dapat jumpa waktu ovulasi tu dan tahu cycle tu panjang, kena check dengan doktor. Okay. Seterusnya ialah Puan Kitty Crystal 2921, dok, umur 4 boleh tak buat umur 40 boleh tak buat IUI? Basically boleh tu boleh. Okay. Cuma apa yang berlaku ialah kita khuatir kalau sekiranya ini adalah primary subfertility, maksudnya couple tu mencuba first time untuk nak cuba mengandung, mungkin IUI is not the best. Okay, sebab IUI ni basically dia tak ada banyak advantage dia hanya pendekkan perjalanan sperma tu. So instead of berada di vagina, sperma tu berada di dalam rahim, kita hantar separuh jalan. Okay, tapi sperma tu masih perlu meneruskan perjalanan dia pergi ke cari tube fallopian, cari telur tu, ya. So kita tak tahu sama ada dia bersenyawa ataupun tidak, dapat berjumpa tak dengan telur, ya, menjadi embrio ke tidak, especially bagi wanita yang terhad biological clock dia masa usia 40. Mungkin kalau nak cuba pun mungkin sekali je, tapi kalau tak berjaya, teruskan ke arah rawatan IVF, sebab itu yang mempunyai chance yang lebih tinggi. Namun begitu, ya, kita kena tahu, ya, chance untuk mengandung bagi usia yang 40, we are looking at between 5 to 10%. Okay, so even with IVF pun tak tinggi. Dengan IUI lebih rendah dia punya percentage dia. Okay. Seterusnya Puan Nurul Syafiqah, assalamualaikum doktor, saya dah 1.5 tahun berkahwin, belum ada zuriat. Both of us dah buat rawatan, scan dan sperma test, dan saya dah makan Ovimid tapi still belum ada apa-apa tanda. Okay, so basically dari segi ni nampak seolah-olah semuanya okey. Maksudnya dah buat dah check sperma, ya, dah check buat scan, ya. I'm sure puan pun dah buat ujian tube, ya, check sama ada tube tu ada block ke tak. Okay, sekiranya dah buat Clomid, okay, katakanlah dah 2-3 bulan buat dan dah pantau respon selepas makan ubat Clomid tu, ya. Maksudnya ramai juga yang ambil Clomid tapi tak pantau macam mana respon. Selalunya lepas ambil Clomid, hari ke-12, hari ke-13 kita minta datang untuk buat scan, tengok ada tak telur yang besar, ada tak telur yang matang, ya. Dan sekiranya respon memuaskan, ya, dan kita akan bagi injection untuk dan tahu bila nak bersama. Okay, sekiranya dah buat 2-3 kali, kalau tak berjaya, dan maybe kalau tak check tube lagi, boleh check tube. Okay, dan kalau tube tu normal, maybe boleh think about buat IUI. Okay, ataupun sometimes ada yang keadaan di mana semuanya okey, kita panggil unexplained subfertility, sebab kita tak boleh nak explain kenapa ada kesukaran mengandung ni.
So antara treatment yang kita boleh buat adalah IUI ataupun IVF itself. Okay, so jangan putus asa. Bila semuanya normal is a good sign. Okay, it's a good prognosis. Okay, a bit frustrating sebab kita kata okay semuanya normal, kenapa tak menjadi lagi, kenapa tak lekat lagi, kita tak boleh nak explain completely, but kita pegang kat prognosis dia bagus. Okay, so kita pegang kat situ, kita kena teruskan rawatan tu. Okay, kalau dah Clomid tak boleh, kita go ahead dengan IUI. Kalau tak, then maybe IVF might be the answer. Okay, so sometimes dengan IVF kita boleh nampak dari segi isu kualiti dia. Contohnya sama ada telur tu bersenyawa tak dengan sperma tu, bila kita cocok sperma tu ke dalam telur. Menjadi embrio tu macam mana embrio dia, grade dia bagus ke tak. Ada yang kita diagnose sebab IVF ni bukan sahaja rawatan, dia juga adalah sejenis assessment, sejenis test. Sometimes bila kita tengok, oh telur kualiti dia tak memuaskan. Okay, bila kita cocok dengan sperma, sometimes tak bersenyawa ataupun peratus persenyawaan tu tidak memuaskan. Tak seperti, dan kita dapat some answer, oh there's something to do with the quality. Ataupun bila embrio tu dia tak membahagi, dia arrested. So dan kita dapat tahu lebih dari segi itu. Okay, so itu yang kita minta puan teruskan ya. Okay, seterusnya ialah Puan Mini Hani. Salam dok, saya boleh save live tak? Tak sempat tengok dari mula. Boleh puan, kita save dekat IGTV. Okay, Puan Ikana Suki, doktor, kalau cycle period 28 hingga 30 hari, setiap bulan datang period, cuma period datang 3-4 hari saja, ada apa kemungkinannya ya dok? So kalau period tu 3 hingga 4 hari, kalau darah merah, okay, darah masih dalam 3-4 hari tu ada darah merah, ada proper bleeding, then that's fine. Okay, cuma kalau bleeding tu spotting saja, brown saja, dan maybe kita kena check kenapa pendarahan ni macam ni. Kalau everything okay, maybe puan boleh check saja, buat scan, okay, check hormon, pastikan everything okay sebelum keep on trying. Okay. Seterusnya adalah Puan Sofia Ghaffar, cara betul memasukkan pessary insertion, normal ke keluar balik ubat tu? Okey, contohnya kalau dia ada masukkan buat pessary, kita bagi Crinon contohnya, adalah sejenis progesterone gel yang dia macam ada tube, kita cocok, bukan kita cocok, kita picit, and then tube tu kita masukkan kat vagina dan gel tu keluar daripada tube tu. Okey, so memang biasa selepas kita letak tu, kalau kita buat aktiviti macam biasa, ada sedikit gel yang akan keluar, tapi sedikit keputihan, lebih daripada biasa, sebab gel-gel tu tak semuanya diserap badan. Kenapa kita bagi Crinon gel tu? Crinon gel tu adalah progesterone, dan basically dari segi kajian menunjukkan yang gel tu absorb lebih baik dekat dengan uterus. So instead of kalau ubat makan Dufastan tu dah makan, kita takut tak banyak dapat sampai ke uterus, dan bila kita letak gel dekat vagina tu, dan kita boleh percepatkan absorption of progesterone straight pergi ke uterus. So itulah antara dia punya teori dia. Okay. Namun of course bila kita letak gel dekat vagina, kita letak ubat dekat dalam vagina, akan ada keputihan tu, akan ada gel tu keluar sedikit, tapi majority will be absorbed. So not to worry. Okay, about that. So itu antara symptoms ataupun cabaran bagi wanita yang melakukan rawatan IVF ni. Okay. Seterusnya ialah Nur Medina, PCOS memang susah nak pregnant, natural ke dok? Ada kesukaran sedikit untuk PCOS untuk mengandung secara natural sebab telur tu tak matang. Okay? Namun begitu, wanita yang PCOS mempunyai a good prognosis untuk mengandung. Okay? So jangan putus asa sebab ramai yang PCOS dan berjaya mengandung, especially kalau kita baca, kita tengok literature semua, kita tengok kajian, wanita yang PCOS dia kena make sure BMI dia normal. Okay, so weight loss is the most powerful ubat untuk wanita yang PCOS. Okay, so sekiranya BMI tinggi, okay, sambil buat ujian saringan kesuburan, sambil buat tu,
cuba tengok dari segi lifestyle, tengok balik apa pemakanan, senaman semua. Memang sukar, memang susah sikit, tapi bila kita dapat turunkan berat badan kita mungkin dalam 5%, so kita talk about maybe 3 hingga 5 kilo macam tu, ya, dan dia akan memberi kesan yang banyak, yang baik kepada kitaran haid kita, kepada ovulasi. Dan sekiranya ubat fertility tu diperlukan, respon tu lebih baik, ya, daripada apabila berat badan ataupun BMI kita tu tinggi, ya. Dari segi dos ubat tu tak perlu setinggi yang banyak kita kena bagi, sebab respon tu dah memuaskan. Okay, so memang susah, especially dekat Malaysia makanan semua sedap. Okay, and then senang sangat dapat dan murah juga, yeah. So itulah cabaran mereka yang mengalami PCOS. Tapi pegang kepada telur banyak, telur ada, prognosis bagus, material tu ada. So kita kena matang, kita kena make sure telur tu matang sahaja. Okay, alright. Okay, seterusnya ialah Puan Madina, boleh ke kalau kita ambil dufasan atau ovulate tanpa arahan doktor? Janganlah macam tu. Kalau boleh nak minta kena ada pemantauan. Okey, ini adalah kerana kita nak tengok macam mana respon kepada ubat-ubat tu. Okey, kita nak pastikan tak ada side effect, sama ada respon tu memuaskan ataupun tidak, dan juga sama ada perlu nak tinggikan dos ke tak, perlu tak injection, dan bila perlu bersama contohnya, so itu yang kita galakkan. Sebab kita kalau nak ambil Clomid for example, kita maksimum cycle adalah 6 cycle. Okay, so kalau kita gunakan, ambil dan tak ada pemantauan yang memuaskan, nanti sayanglah kita punya chance tu. Okay, so ada yang macam dia ambil 6 bulan siap-siap, so dia ambil 2 biji, sometimes 2 biji tu tak cukup untuk rangsang ovary dia, tak cukup untuk bagi telur tu membesar. Okay, so dan perlukan 3 biji. Okay, dan sayanglah, dan kita tak tahu bila makan tu, bila nak bersama, sama ada tak telur tu respon tak, ada yang ambil 3 biji terus siap-siap, tapi kadang-kadang 3 biji pun tak cukup untuk merangsang. So sayanglah, dan kita tak tahu feedback kat situ. Okay, so lepas tu Puan ada mention, saya obesity doktor, tried to lose weight tapi bertahan hanya untuk 2 minggu. Allah, memang lose weight memang susah. Memang kami saya pun susah juga nak turun berat badan. Okay, tapi kalau kita cuba seorang diri susah, kita kena cari jalan macam mana nak turunkan berat badan. Okay, so basically mungkin kena join online punya team, weight loss team ke contohnya, kena join, kena ada kawan, kena ajak suami, tak boleh buat seorang-seorang. Okay, so sebab kita punya motivasi ni sekejap on, sekejap tak on sangat. So ada yang pergi gym, ada yang cari personal trainer, do whatever it needs. Ada yang ambil macam sekarang ni, kalau dari segi grab food boleh cari makanan yang clean and healthy, eat clean or something like that. So dia bagi makanan semua yang roasted, yang masuk dalam oven, ataupun yang tak ada goreng-goreng, yang semua yang masuk dalam air fryer contohnya, for example, untuk kurangkan calorie intake every day. Okay, so kena tengok daripada situ. Bagi mereka yang BMI-nya lebih daripada 35 ataupun 40 ke atas dan usia masih muda, basically sometimes bariatric surgery ataupun pembedahan kecilkan perut antara pilihan yang boleh consider. Mungkin boleh jumpa dengan doktor pakar bariatrik dulu, bincang dengan mereka, tanya apakah chance untuk buat operation ni, sebab kalau BMI terlampau tinggi, dia akan memberi kesan bukan saja kepada kesuburan tapi kesan kesihatan kita. Okay, sebab bila kita mengandung, nanti kalau boleh kita nak start dengan berat badan yang memuaskan. Okay, nanti kalau mengandung berat badan tinggi, ada risiko lain pula. Okay, so that's why kita nak galakkan kalau boleh dapat BMI yang sebaiknya sebelum kita start rawatan, sebelum mengandung. Okay, so itu antara yang kita boleh nasihatkan. Jangan putus asa, memang susah nak turun berat badan, yes we know that, tapi kena cari jalan yang mana yang suit you most,
kena cari bila waktu yang terbaik untuk buat senaman. Senaman ni penting, tapi lebih penting adalah diet kita. So apa yang kita makan, apa yang kita minum, so kita mungkin start dengan air dulu. Mungkin air tu kita kurangkan air gula, kurangkan kandungan gula semua. Kita minum air kosong dulu dan baru makanan. So dan tambah senaman. Okay, senaman tu nombor 2. Ramai yang kata diet 80%, senaman 20%. Tu senanglah untuk cakap, tapi diet tu yang sebenarnya yang paling sukar untuk kita modify. Okay, seterusnya ialah Puan Sofia Ghaffar. Dok, biasanya pada hari transfer akan test tak P4 level. Okay, selalunya kita tengok setiap protokol, tengok setiap tempat, namun ada yang nak buat test progesteron tu, so banyak kajian yang tunjuk kekurangan progesteron. So sometimes doktor akan bagi extra progesteron on top of that. Okay, so yes, ada kegunaan nak buat progesteron level tu. Okay, cuma apakah tindakan seterusnya? Okay, so sama ada nak tambah progesteron ataupun tidak, yang itu kena bincang dengan dok. Okay, Puan Nafisah Muhammad, bila waktu sesuai nak test OPK? Waktu pagi boleh Puan. Ramai yang buat masa waktu OPK masa pagi, tak ada masalah. Okay, seterusnya adalah Puan Siwit Comel. Dok, apa faktor yang menyebabkan fail bila mengambil Clomid tu? So basically Clomid tu dia besarkan telur. Okay, bila kita scan nampak telur besar 18 mm ke atas, memuaskan. Okay, namun begitu kita tak tahu sama ada telur tu dapat ditangkap oleh tube fallopian tak. Satu. Nombor 2, sama ada telur tu berjumpa tak dengan sperma, bersenyawa ataupun tidak. So banyak step dia. Bila dah bersenyawa menjadi embrio ataupun tidak, menempel ataupun tidak. So banyak step yang kita tak tahu. Okay, so bila Clomid tu kita hanya pantau telur tu besar. Kita pantau tengok dinding rahim tu tebal ke tak. Okay, cukup tak dinding rahim tu ketebalan dia. Okay, sebab sometimes bila ambil Clomid, setengah wanita dinding rahim dia nipis. Okay, dan kita terpaksa bagi letrozole, kita bagi Femara contohnya second line. Okay, yang tak memberi kesan kepada dinding rahim. Okay, so Clomid dia tugas dia adalah untuk besarkan telur, tapi sama ada telur tu bersenyawa, berjumpa, dapat ditangkap oleh tube fallopian, berjumpa dengan sperm ke tak, itu banyak lagi step yang kita tak tahu. So sekiranya that's why Clomid dia punya chance dia tak setinggi IUI, tak setinggi IVF. Okay, sebab kita tak faham dari segi seterusnya apa yang berlaku. Okay, dan akhir sekali soalan daripada Puan Asnawi Syahira. Doktor, apakah PCOS punca kerap keguguran? PCOS, wanita yang ada PCOS ada risiko yang tinggi untuk dapat keguguran. Okay, so macam tadi kita bincang, sebab PCOS ni ada isu dengan insulin insensitivity ataupun basically macam pre-diabetic. Bagi orang yang diabetes kan dia ada gula yang tinggi. So PCOS ni macam pre-diabetic. Wanita yang ada PCOS sekarang, dia ada chances, risiko yang tinggi untuk mendapat diabetes later on. Okay, masa usia 40, usia 50-an. So dia ada dari segi situ yang menyebabkan risiko untuk keguguran itu tinggi. So that's why wanita yang PCOS, sebelum dia mengandung, kita galakkan achieve BMI yang normal, healthy lifestyle, maybe boleh check ada kencing manis ke tak, supaya kita boleh optimizekan keadaan kita sebelum kita mengandung. Okay, so itu yang kita galakkan ambil. Dan of course ambil folic acid, vitamin D. Ada role ambil metformin juga, sebab metformin pun bantu dari segi gula dan bantu dari segi insulin insensitivity tersebut. Okay, so ada kajian yang mengatakan metformin tu membantu wanita yang PCOS. Okay, so untuk soalan-soalan lain saya akan jawab secara offline. Banyak hutang saya tak berjawab. Okay, so semoga perkongsian malam ini bermanfaat. Sekiranya ada apa-apa soalan boleh DM dan saya akan cuba jawab secara offline. Terima kasih. Sekian saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.